Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat bermakrifat kepada Allah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita mendapatkan yang sebenar-benar hala tujuan hidup kita, di mana hidup ini adalah yang paling nikmat, di mana tidak ada nikmat yang paling besar kurniaan Allah melainkan hidup. Sebab hidup ini, sebelum ini kita belum disebut ada lagi. Bila dibagi kita ada hidup, maka menunjukkan sebenarnya Allah lah yang maha hidup dan menceritakan tentang kisah-kisah, cerita-cerita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila kita faham di sini, maka kita mengamalkan kefahaman yang telah diberi faham oleh Allah kepada para nabi, para rasul, para wali Allah, para arif billah, para orang mukmin arif billah, semuanya kefahaman dia ke situ, iaitu hala tujuan hidup kita adalah mengesakan Allah. Tak kiralah apa pun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadi, sebenarnya semuanya mengesakan Allah. Baik yang di langit maupun di bumi, semuanya ciptaan-ciptaan Allah itu mengesakan Allah. Tinggal lagi kita ni bila tak mengaji kenal diri, kenal Allah, maka kita tak akan faham cara masing-masing yang Allah Ta'ala ciptakan itu menceritakan kisah Allah. Jadi bila dia menceritakan kisah Allah, masing-masing ada ketaatan masing-masing. Itulah cara zikir Allah masing-masing. Ya, kita tengok pokok yang tinggi naik ke atas, tiba-tiba naik ke atas, dia tegak terus mengesakan Allah seperti huruf alif. Ada pokok dah naik tinggi, pokok tiba-tiba dia rukuk pula. Macam pokok kelapa. Itu caranya rukuk je. Dia menceritakan yang zikir Allah tu, af'al dia aja pun menunjukkan dia berzikir. Ada yang pokok tu dia terus je rendah macam rumputnya, dipijak orang, tapi dia berzikir di bawah. Memang tugas dia dipijak orang, pijak dia rumput. Dan tanah, semuanya ada tugasan masing-masing. Ada bentuk-bentuk dia. Kita tengok malaikat macam mana cara dia punya ketaatan. Ya. Nanti saya cakap orang marah saya. Macam mana Sayyidina Ali kata dia ada rahsia kan di sisi Allah, dia cerita pun orang pancung dia. Abu Hurairah pun gitu juga. Aku dapat 2 ilmu pada Rasulullah, 2 bekas bejana. Salah satu dia, yang satu bekas aku tak boleh ajar, yang lain boleh aku umumkan. Inilah bila kita nampak, nanti minta maaf salah satu ni saya cakap ni bukanlah maknanya saya ni pandai, tak. Maknanya iblis tu sendiri pun mentaati Allah. Jangan salahkan saya pula. Dan memang Allah jadikan cara dia mentaati dia adalah dia melakukan sifat kebatilan. Ke siapa yang bagi skrip tu? Ada sesiapa yang boleh bagi skrip dekat iblis? Semua sekian alam ni skripnya daripada Allah. Tapi kita kena faham lah. Kita bila mengaji kenal diri, kenal Allah, baru kita faham. Tapi kalau tak mengaji, susah lah nanti cakap.
Dia kata si Haji kata ni iblis tu dia memang skrip Allah, dia tak ada buat salah. Bukan masuk buat salah, tak buat salah. Kita kena tahulah posisi dia. Posisi kita apa? Posisi kita adalah ngikut jejak langkah Nabi Muhammad. Roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Maka tu posisi kita apa? Posisi kita adalah samalah, ikut jejak langkah Nabi Muhammad, iaitu mengesakan Allah, buang keakuan diri. Tak nampak dah. Kita tak nampak dah tu apa iblis tu buat salah ke apa, kita nampak skrip Allah dah. Fa'ain nama tuallu fasamma wajhullah. Tapi kalau kita masih lagi kita nampak iblis tu jahat, dia jahat, mana kita tak sampai lagi tu. Dia kalau sampai wusul, maknanya dah tenggelam, tak ada keakuan diri, kita akan nampak tak ada apa pada iblis. Cuma dia ikut skrip Allah, ketaatan dia untuk menunjukkan sifat-sifat tercela. Dan ngajakkan, kerja dia ngajakkan kepada. Tapi jangan salahkan iblis. Dia skrip dia gitu. Kita lah tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Maka kita yang lebih teruk lagi. Bila ada keakuan diri, baru dia boleh mampu. Kalau kita ni tak ada keakuan diri, iblis ke kuncu-kuncu dia tak mampu. Dajjal ke lagi, tak boleh buat apa. Sebab mengesakan Allah, Isa, iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, semua tu takut dengan Nabi-Nabi. Dia takut. Dia takut dengan Nabi-Nabi. Sebab dia tak boleh pandang wajah cair dia. Dajjal tu kalau lihat wajah Imam Mahdi, cair dia. Cair. Dia jauh-jauh kan. Dia tahu memang dia akan dimatikan oleh Nabi Isa. Tapi yang serahkan senjata untuk bunuh itu Nabi Imam Mahdi. Bagi senjata kat Nabi Isa untuk hancurkan Dajjal. Jadi kita kena ingat Isa tu mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Allah jamin keamanan tu lah tadi. Keluarlah wa ma ramaita, tak ada kita, bukan kita bunuh. Tapi Isa tu bukan Isa bunuh, tapi tetap juga Allah yang membunuh. Nampak macam Nabi Isa, tapi sebenarnya yang bunuh siapa? Allah lah. Cerita dia balik-balik apa pun cerita dia, tetap esakan Allah. Tak ada baru kita akan nampak. Tak ada makhluk ada kuasa pun. Baik iblis, baik Ya'juj Ma'juj, Dajjal, syaitan, laki siapa pun, semuanya di bawah kekuasaan pemerintahan Allah. Jadi kita bila belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, untungnya tadi kita tak mau salah siapa-siapa. Kita diri kita. Sayyidina Ali bila dia dah dapat rahsia ni, dia kata lebih baik aku jadi tanah, jadi rumput lagi baik. Kenapa? Habis-habis dah tak ada bertanggungjawab kan. Kita dipertanggungjawabkan selagi kita ada keakuan diri, selagi itulah kita akan dihisap, dikira. Tu baik halus zarah macam mana pun tetap dikira baik, dan halus zarah macam mana pun kita buat salah tetap akan dikira. Ratib dan natib kan, malaikat tadi. Jadi dia terusan. Tapi kalau kita dah tak ada keakuan diri, tulis juga dengan nur cahaya. Terima juga kepada masa kitab tapi bercahaya. Dalam kubur disoal juga, tapi soalan tu tadi berbentuk cahaya. Malaikat pun senang hati, tak perlu disoal siasat. Bukan semua makhluk Allah tu akan masuk dalam kubur disoal. Ada yang orang-orang makrifat, dia masuk dalam kubur 7 langkah 7 detik hilang, gaib, korek-korek kosong lah. Orang makrifatullah, orang kekasih Allah lah. Dia amalkan syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia amal. Jadi itu yang kita nak. Jalan yang Allah bagi pada kita adalah jalan-jalan para rasul, para nabi-nabi, para
wali-wali Allah. Semua tu jalan-jalan selamat di dunia, selamat di akhirat. Di mana di dunia lagi kita selamat. Apa yang selamat tu tadi? Hasanah kebaikan di dunia. Iaitu kita tak ada lagi merasa ada keakuan diri lagi dah. Semuanya berada dalam naungan Allah. Ada dalam benteng Allah. Berada di dalam keamanan Allah. Itu janji Allah. Sebab orang mengaji kenal diri, kenal Allah ni, makin dia belajar, untungnya makin Allah hilangkan keakuan dirinya. Dan kita pun sendiri bila mengaji ni untungnya, makin lama makin kita tak mau lagi pakai ada keakuan diri. Pasal kita dah wusul, dah sampai, Allah dah sampaikan kita. Itu dia. Ada tujuan dia, tak mau ada keakuan diri. Sebab para Rasulullah SAW pun serah pada Allah. Pada Rasulullah SAW tu banyak dapat macam-macam lebih pada mujizat yang para Nabi lain dapat. Lebih lagi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kata apa pada Allah? Ya, jangan kau biarkan aku ngurus diriku sendiri ya Allah. Walau sesaat, walau sekali mata. Manis, sebab manis yang bila hidup kita ni Allah yang atur. Kalau kita yang atur, dari riak, takbur, sombong, ujub, macam-macam akan timbul. Beban-beban tu tadi. Jadi para Rasul, para Nabi, para wali Allah, semuanya mereka dah faham dah. Keimanan di dalam dia sampai dia tak ada rasa keakuan diri tu, sampai datang macam-macam ilmu-ilmu di sisi Allah. Tetap dia takut juga, ya Allah kalau kau tak izinkan aku. Dia kadang-kadang ayat-ayat turun daripada Allah ni, kadang-kadang ada kalanya untuk kita sendiri nak kena perbaiki. Datang ayat tu, teguran. Tapi ada kalanya untuk umum. Jangan kita sampaikan tu untuk umum kan. Maknanya kedua-duanya kita perlu sampaikan. Ya, dari inilah matlamat sebenarnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita nak hitung nikmat besar yang Allah bagi, di mana kita kenal dia. Kita kenal pencipta kita. Syukur nikmat kita. Ini penghujung zaman ni, manusia sikit sangat yang nakkan betul-betul pada Allah. Sikit sangat, ya Allah. Lebih banyak ketawa, lebih banyak lara, lebih banyak pada lengah, lebih banyak pada lalai. Itulah modal-modal penghujung akhir zaman ni tadi. Manusia-manusia yang kita nampak di sekeliling kita begitu. Tapi kita perlu ingat, bila kita mengaji kenal diri, kenal Allah ni tadi, kita tak boleh nak, bila nampak kelompok-kelompok yang begitu, yang lalai kepada Allah, yang masih lagi lengah lagi, jadi kita tak boleh nak cakap bahawasanya kita lebih baik dia ni tak baik, tak boleh. Maka kita kena pakai seperti mana ketua orang sufi, maknanya Abu Yazid Al-Bistami tu. Dia bila datang, dia dengan anak-anak murid dia ikut belakang, ada orang satu kelompok pemuda-pemuda yang ngejek-ngejek. Ejek-ejek. Jadi lepas tu cakaplah, mengatakan alah inilah macam hebat sangat dia, macam dia ngejek Abu Yazid Al-Bistami dengan anak murid dia ramai. Jadi anak murid dia marah lah. Jadi Abu Yazid kata jangan marah dia. Kita tak perlu marah begitu. Mana boleh, dia dah lebih sangat dia. Guru aku dihinanya. Anak murid dia. Cari aku. Ustaz aku dihinanya. Syekh aku dihina. Mana boleh. Aku biarkan. Tak boleh. Tapi Abu Yazid kata dengan anak murid dia, sabar tetap. Mari kita tinggalkan. Kita kena hilangkan masalah ni. Mana boleh hilang masalah, kita kena ajar dia. Anak murid dia gedebe-gedebe hebat-hebat semua. Tapi tetap Abu Yazid tahan. Padahal ada kuasa boleh lawan. Dia lagi ramai anak-anak murid dia kan, yang hebat-hebat. Tapi dia tak. Abu Yazid tenangkan dia. Sudah. Tak boleh, saya tak puas hati kalau orang hina guru saya tak boleh. Dia gitu. Tapi Abu Yazid tenangkan juga. Kita selesaikan masalah ni. Bukan dengan cara gitu. Walaupun kalau kita menang, tetap kita kalah, dia kata Abu Yazid. Jadi kita doakan dia dapat. Macam mana dia gembira gadget kita,
dia gembira ejek kita, hina kita, hina guru kamu, tapi kamu tetap doa juga, ya Allah, macam mana doa dia akan aku ajar nanti. Nanti dia ajar. Tak berapa langkah lah, saya ingat dalam 50 langkah sampai ke 100 langkah Abu Yazid kan, dia pun berdoa. Mari ikut sama-sama doa. Ya Allah, bagaimana dia di dunia orang pemuda-pemuda tadi yang ramai ngejek-ngejek tadi, ya Allah, gembirakan dia di dunia dan gembirakan dia di akhirat. Tak sampai 100 langkah di jalan, pemuda-pemuda tu tadi, yang ketua dia tu tadi, dia kata, aku ni rasa aku salah lah. Aku nak cuci tangan, aku nak bertaubat lah. Aku nak jumpa balik tadi orang tua Abu Yazid tu. Aku nak ikut dia lah. Nak cepatnya tadi. Bila kita nampak orang macam tu, kita rasa nak hina dia. Lantak. Ampulah apa kau nak jadi nanti. Tak. Ni kata tak. Dia pastikan, ya Allah, orang yang buat buruk kepada aku, kau gantikan. Dia zalim pada aku, kau gantikan. Doa yang makbul orang dizalimi, kau gantikan dia dapat kebaikan hasanah di dunia dan di akhirat. Begitu dia. Ahli sufi terkenal. Abu Yazid Al-Bistami. Dia punya akhlak dia tadi. Tak berapa 100 langkah tak sampai, pemuda tu ketua dia sendiri dapat hidayah dengan doa tu. Lalu dia berkatakan dengan geng-geng dia tadi yang ramai, aku nak jumpa orang tua tu, nak minta maaf, aku nak ikut jalan dia. Engkau buatlah hal engkau, kalau kau tak nak ikut aku, terserah. Jadi dia dah ikut, dia kata dengan apa? Rupanya ramai geng-geng dia yang tadi tu tadi, yang ketua dia yang jahat tadi, yang ngejek-ngejek tadi, datang ikut sekali pula ramai-ramai. Minta maaf juga. Dia kata. Yang tadi sebelum sampai tadi ramai-ramai, yang Abu Yazid punya anak murid semua tarik nak belasah dah. Nak belasah dah. Dia datang, kenapa ni? Terburu-buru ni. Dia semua dah siap dah. Rupanya Abu Yazid kata, nanti tunggu apa dia cakap. Rupanya ketua tu yang hebat tu, dia kata, kami dah menyesal, kami dah tersilap, kami nak ikut jalan. Yang ramai nak murid apa yang jahat ni tadi, yang apa ngejek tadi ramai kan. Kumpulan gangster dia tu ramai pun ikut sekali. Bos dia dah ikut sekali ramai-ramai tadi. Nampak? Doa kita, apa pun keyakinan kita dengan Allah, jangan cepat kita menghukum. Walaupun orang tu terang-terang ejek, kata kita sesat, tak betul lah Abu Yazid ni. Anak murid ramai-ramai dia pun nak bengang pun, nak belasah pun, dia kata sabar. Jangan. Masalah ni takkan selesai dengan jalan ni. Masalah ni akan selesai bila kita berdoa dengan doa ini. Kata Abu Yazid kepada anak muridnya. Ini nak melampau, mana boleh dia depan orang ramai, dia hina guru kita kena bela. Tak apa, jangan. Kita bukan tujuan nak bela-bela. Kita sekarang ni nak bagi dia kenal diri, kenal Allah, supaya dia dapatkan Allah juga. Jadi kita kena doa. Saya ajarkan doa. Ajar kat mana? Sama-sama berdoa. Tak sampai 100 langkah, ketua tu datang dengan dia punya orang belakang semua ikut sekali, nak ikut jejak langkah bos dia. Nampak cepatnya doa. Jadi kita perlukan doa-doa yang begitulah. Bukan senang nak duduk makam tu makam Rasulullah tu. Orang buat tak baik, fitnah, kita doakan dia supaya dia selamat. Daripada mulut dia tu tadi, dia dah. Dengan sebab kita doa, insya-Allah dia sekali aja dia akan buat benda maksiat tu tadi. Sebab kita dizalimi. Doa orang yang dizalimi makbul. Jadi kita dizalimi, kita tukarkan dengan mendoakan untuk kebaikan, bukan keburukan. Ini yang kita nak ajar. Ni nama dia tasawuf. Ini makna kesucian. Kita nak jadikan diri kita ni bertambah lama, bertambah suci. Bukan kita ni bersih, disucikan oleh Allah hingga tak ada keakuan diri. Sampailah tu. Tapi suci, dok cakap suci tapi ada keakuan diri, maka itu bukan suci. Tak faham tu. Kalau dia mengaji betul-betul dengan berguru yang tepat, baru dia tahu nanti, ya Allah, banyak benda yang tersilap. Bercakap silap, makan tersilap, ada je tersilap, tak kena je. Ada komplain, dah makan ini nasi lauk ayam, dah teringat pula kambing pula.
Dah makan kambing pula, oh ada telur rebus sedap ni. Macam-macam kita ni. Allah bagi. Kan kita lalai lengah, kita buat tak tahu. Seolah-olah kita rasa tak ada kena-mengena hidup kita dengan Allah. Ya Allah, bahayanya. Ini yang manusia bila dia bertambah lama, dia tak mau kenal diri, kenal Allah. Masuk alam barzah, menyesal tak sudah lah. Tu tadi. Jadi kita tak mau gitu. Allah Ta'ala nak selamatkan kita. Allah Ta'ala sayang kita. Rasulullah sayang kita. Orang wali Allah bila sayang kita, maka dia tegaskan kepada kita. Ini kena tegas. Kita tak boleh nak berbincang-bincang hal begini. Hal begini adalah tetap mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Kita kena betul-betul tegaskan bahawa tak ada kita, yang adanya Allah. Lain nanti kehidupan kita. Kita bergerak, kita melihat, kita berkata-kata, kita bernafas. Semua kita, bukan engkau. Wama ramai. Tak, bukan engkau Muhammad. Sampai kita dapat rasakan bukan tu tadi. Itulah kehidupan kita. Ya Allah, nikmatnya bila kita dah dapat Allah Ta'ala. Proses dia mula-mula nampak macam susah. Tetapi bila kita hadapi dia, Allah lebih akan memudahkan kepada kita. Jangan kita tertipu, jangan lalai lah. Ya? Dengan amalan-amalan kita banyak. Sedekah kita, puasa kita, solat kita banyak. Semua orang dah tahulah, tapi jaga-jaga. Kalau ada satu halus biji sawi sekalipun, ada perasaan riak dan takbur, ada perasaan aku lebih baik pada orang lain, maka tunggulah kebinasaan tu tadi. Bantu bertobatlah cepat. Kembalilah pada Allah dan duduk. Tak ada lain. Hala tujuan kita adalah mengesahkan Allah seperti mana Allah tetap terus mengesahkan dirinya sendiri. Alhamdulillah, pada malam ni saya tak nak panjang-panjang pasal dah terlewat. Maka saya minta semua yang hadir ni, Syekh Latif, Palang, apa semua, Hafiz, Syahid, bagikan sikit pencerahan lagi insya-Allah. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, maka alhamdulillah Allah SWT telah mengaturkan dan memberi keizinan kita berada dalam majlis mengenal Allah SWT, majlis mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT di sisi Allah SWT. Itu majlis majlis kita nak kenal diri dan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buangkan keakuan diri. Karena apabila kita usaha untuk buangkan keakuan diri ini, maka akan lahirlah segala-gala kebaikan, segala keamanan, segala keasyikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesombongan, yang mana sifat yang Fazil Ustaz kata tadi, sifat iblis tu, itu sifat dia rasa dia lebih baik. Ana khairan minhu tu, tak nak buang kan. Sebab apa dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku, Allah Taala ciptakan daripada cahaya api, daripada api ya. Tapi manusia ni daripada tanah. Jadi masya-Allah. Jadi itulah kita nak usahakan supaya kita nak leburkan keakuan diri. Bila kita yakin, sebenar-benar yakin Allah SWT saja kita dahulukan, kita nombor satu kan, segala-galanya kita yakin dengan keizinan, dengan kudrat Allah SWT, maka alhamdulillah akan hilang segala-gala. Yang akan timbul hanyalah keamanan, ketenteraman, kasih sayang, rahmat, rahmah bainahum. InsyaAllah itulah sedikit daripada saya pada malam ini. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan lah insyaAllah. Dan mohon ampunlah kalau ada keakuan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk talk pada malam ini ialah
keakuan diri. Sebenarnya keakuan diri ni sangat-sangat sukar untuk kita nak buang, sebab kita ada sifat-sifat pesemumuh tu kan. Jadi untuk permulaan ni kita kena sentiasa memohon kepada Allah untuk dibukakan tentang kesedaran siapa pemilik yang sebenar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beradanya Syahid dan semua sahabat jemaah sekalian di sini ni kerana Allah Ta'ala, Allah yang menggerakkan kita untuk kita berada di sini pada malam ini. Alhamdulillah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita hadir majlis yang penuh dengan semoga hilanglah keakuan diri kita, insya-Allah. Jadi setakat itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Dalam Al-Quran ada satu ayat, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maksud dia, ke mana saja kamu memalingkan arah, sepatutnya kamu akan nampak wajah Allah. Macam mana kita nak faham ayat ni? Macam mana kita nak faham ayat ni? Hafiz Quran, kamu santri hafal Quran, kamu akan berhadapan dengan satu ayat yang kamu akan hafal, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maksud dia, ke mana saja kamu memalingkan wajah kamu, kamu akan nampak wajah Allah. Macam mana kita nak faham ayat ni? Kita faham ayat ini, kadang-kadang kita tak faham melalui penerangan berjam-jam, bertahun-tahun tak faham, tetapi melalui tajalli faham. Melalui tajalli faham. Dulu masa kita, insan yang paling kita kasihi ialah ibu kita. Bila ibu kita meninggal dunia, semua di sini biasa merasai kan, macam mana perasaan orang yang paling kita kasih meninggal dunia. Jadi di kala itu, benda yang paling kita sayang hilang. Sebab tu ada orang jadi gila. Orang kena scammer hilang duit pun dia dah jadi gila, dia dah bakar diri dia sendiri. Jadi berhenti tepi jalan, dia buh petrol, dia bakar diri dia. Dengan dia rentung dalam kereta. Ada orang yang dia sayang sungguh kepada maruah dia, tiba-tiba dia telah terlajak berzina, kemudian dia bakar diri dia dekat balkoni. Dia tinggalkan satu surat, dia telah mencemarkan maruah ayah saya, minta maaf apa semua, dia bakar diri, dia bunuh diri. Itu benda kehilangan, benda yang disayangi, dia akan jadi miring. Okey. Apabila kehilangan perkara yang paling disayangi itu hilang, tiba-tiba hilang, dia di saat itu lah kita akan kembali kepada Allah. Kalau tak kembali kepada Allah, memang betul-betul miring, memang betul-betul gila, memang betul-betul akan bunuh diri. Sebab itulah beruntungnya kita, bertuahnya kita, kerana Rasulullah bawa Islam kepada kita.
Kalau tidak, hancur dunia ni dengan pertumpahan darah dan berbalah-balah. Mufsiduna fil ard, merosakkan bumi. Itu sifat asal sebuah makhluk yang bernama manusia. Mufsiduna fil ard, yasfikud dima. Jadi bila wajah orang yang dikasihi itu hilang, kata ini benda yang paling kita kasih, dia hilang. Kalau tak kembali kepada Allah, jadi gila. Jadi di situ telah bertukar. Benda yang paling dia kasih ni, dia nampak wajah Allah. Masa tu nampak wajah Allah. Faham tak? Dia nak memahami ayat fa'inama tu'allu fasamma wajhullah ni. Bila hilang yang benda yang dia kasih, kalau dia tak kembali kepada Allah, dengan dia pi sekali, dia akan jahanamkan diri dia sebab dia buaya putih. Hanya ada satu jalan saja, iaitu dia mesti kembali kepada Allah. Mesti kembali kepada Allah. Mana dia dengan Allah tak ada hijab masa tu. Dia dengan Allah tak ada hijab. Itulah ada fa'inama tu'allu fasamma wajah Allah. Dulu sebelum ni dia silap. Dia nampak wajah ibu dulu, baru di belakang ibu tu Allah. Jadi nak perbetul akidah tu, wajah Allah dulu baru wajah ibu. Barulah hilang ibu, tak jadi gila. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sepatutnya itulah yang kita letak pada setiap benda atas muka bumi ni. Sayangkan kepada anak. Wajah Allah dulu baru nampak anak. Jangan ulang kesilapan yang sama. Mati ibu, gila, baru nampak Allah. Jangan jadi macam tu. Berapa kali nak jadi gila? Cukuplah sekali. Fahamkan, ingat. Kerana lupa itu adalah musuh kepada makrifat. Jadi ingat itu adalah merupakan satu rahmat. Mudah-mudahan tak lupa. Dalam setiap perkara yang kita kasih, kita sayang, wajah Allah dulu baru dia. Kalau kita terbalikkan, siap lah. Berapa lama biol tak tahu, berapa lama miring tak tahu, berapa lama demam tak tahu. Tapi kalau kita siap-siap pasang wajah Allah dulu, baru benda yang kita kasih, itu baru orang yang ada akidah. Barulah dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang mampu untuk menjadikan dia resah, tidak mampu menjadikan dia gelisah, tidak ada satu benda pun yang mampu menjadikan dia sedih. Siapa dia? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah ini, tidak ada satu barang pun yang mampu untuk menjadikan dia resah dan menjadikan dia gelisah. Jadi dah nampak dah. Mudah-mudahan perkataan-perkataan ini, perkongsian ini, menjadikan orang yang bercakap ini dahulu mendapat rahmat agar tidak diberikan lupa, kerana lupa itu juga adalah musuh kepada ma'rifah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia rahmat, inayah, kasih sayangnya. Dapat kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tak lain, hal tuju kita semua ni menceritakan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain. Itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ni dah mengikut, sebenarnya kita dah sebenar-benar kita dah mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kita nafikan
hari ni, malam ni ke, sebelum-sebelum ni ke, dan seterusnya ke depan ni, menafikan segala keakuan diri kita. Itu yang sebenarnya Allah Ta'ala melihat kepada ahsan wa amala. Macam Ustaz Azra'i beritahu tadi, segala masalah, segala apa semua kembali kepada Allah. Yang dikatakan apa, fa'aina ma tu'allu fasama'an wajumah tadi, Ustaz kata tadi, itulah, inilah kita punya hala tuju. Allah Ta'ala memperteguhkan kita, memperkuatkan kita, agar kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meningkatkan rohaniah kita, membawa hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya teringat sebelum ni bersama dengan Ustaz Aziz dengan Ustaz Azra'i makan nasi kandar Ustaz. Kehalusan seni yang dikatakan makan nasi kandar Maidin tu, setiap Ustaz menceritakan, setiap suapan yang mana yang sedap tu, kari tu. Saya makan ayam dengan kari suapan yang mana? Katalah suapan yang ketiga. Suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga. Sedap yang ketiga tadi, suapan ketiga tu, ada tak kita menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah SWT? Sedap ni yang ketiga ni kan. Engkau lagi sedap ya Allah dalam hati kan. Itu yang seperti Ustaz lain kita ni, kembali kepada Allah dalam kehidupan dia, sebab dia dah bawa. Hari-hari dah kita cerita benda ni. Jadi kekuatan tu Allah Ta'ala datang, ulahan tu datang kan. Itulah kata hidayah Allah SWT. Itu yang dikatakan kasih sayang Allah SWT. Dia letakkan benar-benar keteguhan dalam diri kita, sampai Allah Ta'ala, yalah, yang tu yang dia dikatakan, kita sentiasa duduk dalam la ilaha illallah hizni, pembenting, tak ada keakuan diri kita, dia je esa. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kita ni kekasih dia. Itu yang macam mana cakap macam yang seperti diperkatakan sebelum ni, kita ni berasal daripada Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad, Allah Ta'ala dalam keadaan asyik. Bila asyik, terzahirlah Nur Muhammad terzahir. Jadi kita ni asal daripada keasyikan Allah. Tak lain, dia yang asyik pada diri dia sendiri. Betul dia, tu keteguhan yang Allah Ta'ala. Kita nak sebenar-benar di situ. InsyaAllah. Sebenarnya inilah yang dikatakan mubasyiran wa nazira. Rasulullah SAW beritahu. Kabar gembira ni sebenarnya. Kabar gembira kita bila kita kembali kepada Allah SWT. Kita menghala tujukan ke arah keesaan Allah SWT, menafikan benar-benar keakuan diri kita. Alhamdulillah, terima kasih segala-galanya di atas ketentuan, di atas apa yang Allah Ta'ala letakkan dalam diri kita ni. Yang dikatakan fatu'ali fi ibadi, ini yang kita benar-benar yang dikatakan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itu yang tak dapat nak diceritakan, tak dapat nak diluahkan dalam keadaan keasyikan bersama dengan Allah SWT. Jadi sama-sama kita bawa, sama-sama kita mengajak, supaya kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT. Pagi, petang, siang, malam 24 jam. Itu yang datang. Untungnya kita ni duduk dalam keadaan mendengarkan cerita-cerita sebegini. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja daripada saya, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana apa yang diucapkan oleh saudara-saudara kita tadi, teman-teman perguruan kita, tidak lain semua itu adalah daripada kalimat-kalimat kudus yang keluar, yang mana teman-teman kita ucapkan tadi. Dia berkata tu atas rasa yang dikurniakan oleh Allah. Jadi setiap orang yang dah sampai wusul kepada Allah, dia tak mau cerita lain. Dia akan cerita keasyikan tu tadi diolahkan untuk manusia faham. Jadi ini yang diucapkan oleh saudara-saudara kita tadi. Dia dah merasai. Makna mati sebelum mati. Kalau orang yang tak dapat rasa mati sebelum mati, makna dia tak belajar kenal diri, kenal Allah. Bila kita kenal diri, langsung Allah akan kenalkan diri Allah pada kita. Jawapannya binasa.
Maka mereka-mereka yang dah usul ni, mereka dah tak ada keakuan diri. Bina dan benci ada keakuan diri. Benci. Dah sampai tahapan tak mau benda tu dia dah diperangi, dia dah tahu benda tu najis, keakuan diri tu. Jadi benci dah keakuan. Dia dah benci dah bertahun-tahun, Allah buangkan, Allah hilangkan, Allah leburkan betul-betul. Jadi hidup dia makin ke depan makin sandaran dia kuat kepada Allah, 100% pada Allah. Hingga kan Allah kurniakan kalau dia tu tadi berkata tu kata-kataku, sebab dia dah tak ada. Bila dia tu tadi katakan kun, fayakun. Sebab dia dah tak ada. Kun pun Allah juga. Fayakun pun Allah. Nak kata jadi pun Allah. Tak kata memang jadi pun Allah. Jadi dia nampak dalam kehidupan dia ketunggalan. Tu sebab binasa kan? Binasa. Jadi kalau orang tak mengalami mati sebelum mati, memang dia tak dapat. Dia akan bawa keakuan diri. Macam mana tinggi ilmu pun, tetap dia akan bawa keakuan diri. Tapi kalau orang dah sampai, dah usul, benci ada keakuan diri. Sebab itulah puncanya. Bila Abu Yazid Al-Bistami, dia sampai makam dia, melihat wajah Allah betul-betul. Sampai makam dia. Ini ahli sufi, guru sufi yang terkenal ya. Ya. Dia kata apa? Pada Allah. Ya Allah, macam mana aku nak melihat kau betul-betul ya Allah? Dia tanyakan kepada Allah. Allah Ta'ala jawab tu, tak ada lain. Diri kau lah. Diri kau yang menghijab. Tak ada yang lain. Mula pada itu Abu Yazid tak mau ada keakuan diri. Dia buang. Sebab punca dia adalah ada keakuan diri, kita akan buta lah. Kita akan tak dapat lihat Allah. Tapi kalau kita buang keakuan betul-betul, lama-lama Allah buangkan betul-betul, baru kita tahu, ya Allah, mengapa aku memakai pakaian ada lagi, sedangkan yang ada hanya cukup dia. Di situ rahsia dia. Jadi setiap yang kita pandang, bila kita dah tak ada keakuan diri, setiap yang kita pandang bukan kita pandang. Sebenarnya pandangan Allah, kita tak memiliki penglihatan. La tudrikuhul absar wa huwa bila dibagi pelan. Jadi kenapa kita nak mengaku ada? Di situ rahsia dia. Sebab tu saya cakap tadi, Allah bagi tahu engkau tak pernah ada pun. Engkau tak pernah ada. Sebelum ni tak pernah ada. Bila aku bagi hidup, bukan kau mengaku kau ada. Itu cerita aku. Itu ni. Kalau faham betul-betul tu, makna kita tak mahu jadi ada. Kalau kita rasa jadi, mana kita yang ada, kita makhluk jadian. Makhluk yang berbalah-balah. Jadi kita tak perlu ada balah perbalahan. Apa dia? Kita tak pernah ada. Habis ni ada? Dia lah. Yang lain tu ada. Kau kata Allah yang ada ni banyak. Tu dia lah. Nyatakan dia. Bukan banyak. Tapi semua yang dinyatakan di sekalian alam ni, nak nyatakan dia yang daripada dia semua. Bukan dia tu banyak. Kita tak faham, banyak ni tak faham kita. Ada menyembah matahari, menyembah patung ni, macam-macam style lah. Sebenarnya kita jangan tertipu lah. Kita yang kenal diri, kenal Allah ni, memang kita tahu dah apa pun Allah nyatakan 1 juta ke besok makhluk dia, itu hak Allah, kehendak Allah untuk nyatakan diri. Jangan kita kata, mengapa ya Allah engkau tipu Allah, tipu kami dengan engkau nyatakan banyak sampai kami tak nampak engkau ya Allah. Kau bersembunyi ke ya? Allah tak pernah bersembunyi pun. Bahasa yang halus mengatakan Allah tu bersembunyi di tempat yang terang. Bersembunyi tapi tempat terang. Faham je lah. Sempat terlalu dekat gini, nampak tak kita? Dia tutup macam ni, tutup ni. Terlalu dekat, anni qarib, Allah Ta'ala kata. Dekat. Terlalu dekat jadi gelap. Tapi cuba kita matikan diri, tak ada. Terang tak? Terang lah. Jangan dah duduk keadaan yang kita ni. Keadaan tak ada kita. Baru Allah bagi, wa huwa yubdikul
Baru dia bagi lihat, baru kita nampak. Rupanya yang melihat dia hanya dia. Yang asyik pada dia. Tak ada lah, tukarkan dia je. Bukan kau Muhammad, wa ma ramaita. Bukan kau, bukan. Muhammad dia dah terbiasa. Tak ada dia, bukan. Engkau ya Allah, hanya engkau. Aku yang melontar, aku yang melihat, aku yang berkata-kata, bukan aku. Ayat tu dia perbesarkan lagi maknanya. Ayat tu kata bukan kau yang membunuh Ustaz wa ma ramaita tu kan. Bukan kau yang membunuh Muhammad, bukan kau Muhammad, aku. Tapi kita perluaskan lagi maksudnya tadi, bukan tu semua kita bukan. Apa yang kita lihat semua bukan, semuanya nyatakan bukan juga. La ilaha kembali kepada ayat sakti itu juga. Kalimat tu kalimat sakti tu, tak ada kalimat yang lebih sakti lagi. Melainkan la ilaha Allah jamin kan? Jamin berada dalam bentengku, aku jamin keamanan. Allah sendiri. Sebab apa jamin tu? Bukan selindung balik besi tembok ke, bukan. Tak ada Allah jamin lah. Tapi bila kasi ada, macam mana kita? Apa yang ada pada kita? Cuba ceritakan. Rambut ni yang boleh panjang pendek ni, siapa yang manjangkan? Tai telinga pun kita tak boleh buat. Tak ada apa pada kita. Napas kita naik turun, Allah yang naik turun, kita nak belagak. Kita nak rasa ada kita lah apa. Bila kita dah faham, kita tobat dah, tak nak rasa ada keakuan diri dah, tobat kita. Sebab itulah apa yang manis, apa yang dah dapat manisnya tadi. Bila tak ada keakuan diri. Manisnya Nabi Musa bila dah dileburkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya bila rasa, dia rasa semua bila tak ada, betul-betul tak ada, Allah yang ada. Ya Allah, nikmatnya tadi. Terus terjaga 40 hari daripada fana. Aku orang yang paling beriman pada Allah. Begitu. Orang kalau dah tak ada keakuan diri, dah dileburkan oleh Allah dalam cahaya nur zat Allah Ta'ala dengan cahaya nur Muhammad, dia yakin betul dia tu memang tak ada. Yang ada hanya cerita Allah SWT. Ikuti aja cerita-cerita Allah lagi depan kita. Kita akan bahagia. Tapi kalau kita rasa tu cerita kita, mula berat kita. Berat. Kita membawa sesuatu yang beban. Padahal perlu ditolak tepi. Taruh tepi. Belajar taruh ada ambil pengalaman taruh tepi. Yang kita nak pakai betul-betul tak ada kita dia. Selamat. Inilah pakaian Rasul, pakaian para Nabi, pakaian para wali-wali Allah. Tu. Baru umat Islam ni akan jadi kuat. Kuat tu bukan mana ada keakuan diri. Kuat tu bila tak ada kau akan keakuan diri, buangkan. Jadi step tu gitu juga, step dia tak lari daripada tajuk. Tetap kena selesaikan masalah kita dengan ni lah tadi, urusan tadi, dunia ni tadi. Kita lagi merisaukan harta kita. Besok aku nak makan apa lah, ini lah. Kita dok risau tu, kita dok risau lagi jawatan kita. Pangkat kita orang ambil ke. Budak ni baru duduk kat sini nak jadi imam pula nak aku. Kan aku ni imam nombor 1. Dan kau datang lambat, aku dah gantilah jadi imam. Orang lain semua tunggu, dia tunggu mengaruk pula. Jadi macam-macam kan. Itu semua kita tengok atau cerita-cerita dia lah. Bukan pasal saya cerita kat Kepelis ni, bukan. Maknanya ni cerita. Cerita maknanya ada macam tu. Dia imam dengan imam pun bergaduh. Ada di sana. Bukan di sini, di sana. Sanggup dia taruhnya ni benda-benda kotor. Bila dia jadi imam, dia taruh bawah imam tu benda kotor. Benda kotor jadi orang tu nak baca saya tersasul dia. Dia pakai benda-benda batil untuk pasal dia nak jadi imam nombor 1, dia sanggup imam yang lain dia sihirnya dengan guna. Ini manusia-manusia ni yang Allah perlihatkan, inilah masih tak lepas dunia lagi. Masih lagi ada perangai nak kedudukan dia tak boleh. Padahal orang tu jadi imam, alhamdulillah lah, aku ringan sikit kerja aku. Patutnya gitulah kan. Ini tak jadi macam tak boleh. Itu banyak lagi maknanya kita.
Kita lihatlah dalam diri kita masing-masing. Beruntungnya kita bila belajar kenal diri, kenal Allah ni, untungnya kita tak mau ada keakuan diri. Kita tahu itu je. Kalau ada keakuan diri, akan datanglah menyambar perangai-perangai mazmumah tadi, buruk. Jadi kita dah tahu dah, kita nak datang je keakuan diri kita, ya Allah tolonglah, ya Allah selamatkan aku, ya Allah. Kita dah minta dah sebelum nak macam nak rasa nak ada keakuan diri, kita dah pancung awal-awal lagi dah. Itu kelebihan mana Allah bagi kita penolong untuk ingatkan kita. Sebelum macam Rasulullah, dia pergi kepada ahli sufa, ahli orang yang tak ada apa-apa, ingat berzikir pada Allah pagi, petang dan malam. Tiba-tiba nak masuk bangsawan, orang kaya-kaya nak masuk masjid juga. Belum lagi Rasulullah nak paling dia, tapi belum lagi Allah dah tegur dah. Bersabar engkau Muhammad, duduklah bersama dengan orang yang ingat Allah pagi dan petang, duduk bersama dengan. Jangan kau palingkan kepada orang yang dunia ni tadi. Belum lagi Rasulullah apa, Allah dah tegur. Jadi kita nak gitu. Dia nak rasa aja Allah dah bagi tegur dah. Allah lindungi kita, Allah selamat kita. Alhamdulillah. Itu bukan kita ni hebat, tapi Allah selamatkan kita untuk terus tetap kita mengesakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah sentiasa tetap dia mengesakan dirinya sendiri, asyik dengan dirinya sendiri. Jadi berbagai-bagai apa teman-teman kita yang duduk di sini, semuanya ceritakan tak lain adalah pengalaman rahsia yang di sebalik rahsia tu ada rahsia, sir min kuli, sir rahsia yang Allah Ta'ala punya. Maka kita terzahirkan apa yang tersirat di sebalik apa yang Allah Ta'ala suruh tajalikan tadi. Jadi kita mentajalikan mengesakan Allah, bukan kita. Cerita-cerita ni mentajalikan dia. Alhamdulillah. Jadi Nabi Musa tu nampak kat gunung tu cahaya tu bukan Allah. Jadi Allah tajalikan. Bila kita duduk di situ, kita akan nampak nyata dia lah. Bukan gunung tu yang Nabi Musa kata itu Allah, bukan. Ataupun cahaya tu Allah, bukan. Tapi bila dia tenggelam, dia meletup dengan dia pengsan sekali, itu caranya Allah nak hilangkan keakuan diri dia, maka barulah dia rasakan betul-betul Allah je yang ada. Itulah dia yang dikatakan melihat dengan penglihatan Allah. Kat mana letak penglihatan Allah? Di kolbun yang salim, kolbun yang sejahtera, yang dah tak ada keakuan diri, yang dia tahu musyahadah, melihat Allah tu hanya Allah. Dalam musyahadah kolbun tu, musyahadah dalam mata hati kolbun kita, musyahadah penglihatan kita, yang melihat itu adalah Allah, dan yang nak dilihat pun Allah. Tidak ada dua pun, dia dengan dirinya sendiri. Latihlah musyahadah ni, latih tanpa terkedip mata kita. Dapat 1 jam, hebat dah tu. 5 minit pun hebat dah. Tapi selalunya seminit dia dah masuk, dah nampak lain pula dah. Pasal baru-baru lesen L. Tak apa, jangan langsung tak buat, langsung tak faham. Tak apa, lakukan. Matikan diri betul-betul, penglihatan kita melihat Allah dengan penglihatan Allah tanpa terkelip. Yang kita pandang tu adalah dengan penglihatan Allah. Kata Ustaz tadi, tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dahulu. Ataupun mana pun aku hadapkan, di situ wajah. Apa yang dipandang? Ada roh kita. Angan-angan Hafiz tengok rumah Hafiz sekarang. Nampak tak? Nampak? Lepas tu Hafiz buka pintu. Nampak bilik Hafiz? Hafiz buka pintu bilik Hafiz. Duduk atas katil. Nampak? Boleh? Duduk di situ. Di situ panggil angan-angan tu tadi. Tapi angan-angan ni akan nyata bila kita rasakan dia lah yang bawa angan-angan kita ke situ. Dan di mana pun nama tualu, mana pun dibawa roh kita, angan-angan kita, di situ wajah Allah yang kita nak nampak. Sebab apa? Dia lah yang bagi penglihatan. Amalkan tu. Itu rahsia-rahsia dia orang-orang ahli Allah gitu. Mana pun dibawa Allah Ta'ala, tetap dia
Dia main roh. Roh tu akan dibawa mana-mana urusan Allah nak bawa ke mana pun, tapi yang penting dia takluk dia Allah lah. Dia bawa ke mana pun tak kira. Di situ wajahul. Di situ namanya apa ni? Yang Nabi Musa yang Allah Ta'ala bagi tahu tu di bukit Tursina tu. Apa nama tempat Ustaz? Muqaddasi tu. Beradalah kita di tempat yang suci. Bukan di gunung tu. Tapi di zaman Nabi Musa gunung tu. Tapi sebenarnya dia bukan di gunung tu. Bila kau dah tak ada keakuan diri, buangkan kedua terompa tu, dunia kau dah buang, keakuan diri dah tak ada, Allah leburkan dengan pancaran nur kat gunung tu meletup, maka kau berada lah di tempat yang suci. Tak kira lah kat mana-mana kat sini ke. Yang penting kau buang tu, kau berada di tempat suci lah. Sebab tempat dia suci tu berada di dalam qalbun yang salim, yang selamat. Yang merasakan ada wujud hanya Allah Ta'ala. Selamatlah tu. Ya, saya rasa cukup sampai situ dulu. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.